Kami muka anak antu kami tahu. Tapi muka hang ni kami nampak macam muka baik-baik, muka duk masjid, muka ayah hanana, qasidah macam tu. Macam mana boleh terlepas masuk dalam ni? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kita muliakan pengacara majlis kita pada malam ni, Al-Fadhil Pengerusi Tuan Imam, Ahli Jawatan Kuasa, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ni. Moga-moga kehadiran kita akan termasuk di dalam timbangan amal soleh kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, suatu ketika baginda Nabi SAW sedang duduk di dalam masjid, maka datang seorang lelaki, dia masuk dan dia sembahyang. Setelah dia sembahyang, dia jalan, dia jumpa Nabi SAW, dia bagi salam, Nabi jawab, Nabi kata kat dia, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kamu pi semayang, sebab yang tadi tu tak nama semayang. Laki tadi dia masuk balik, dia semayang balik, dia lalu balik pada Nabi SAW. Nabi tanya, Nabi cakap kat dia soalan yang sama. Nabi kata kat dia, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Hang pi semayang balik. Yang tadi tu tak nama semayang. Berapa kali benda tu jadi? 3 kali. Dan sehingga lelaki tadi ni, dia duduk dekat Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, alimni salah. Ajarkan aku bagaimana nak semayang. Maka Nabi ajak pada dia. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari tersebut, Nabi ajak satu-satu, start daripada qiyam, rukuk, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud balik. Demikian itu berlaku dalam setiap rakaat. Nabi ulang pada dia. Saya bawa hadis ini pada tuan-tuan pada malam ni sebab apa? Sebab saya nak beritahu dekat tuan-tuan, ramai di kalangan kita yang masih ada perangai macam lelaki tadi tu. Kita ni semayang lama dah. Lama dah ustaz, kami semayang 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 60 tahun dah semayang. Tetapi pernah tak kita perhatikan sembahyang kita? Ada tak sembahyang kita ni memang betul dikehendaki macam yang Allah dan Rasul nak? Ataupun sembahyang kita ni sekadar bahasa kita melepaskan batuk di tangga. Janji aku sembahyang, Tuhan nak terima, Tuhan terima. Tu pun mujuk aku sembahyang. Kalau aku tak sembahyang, dia macam ugut Tuhan lah. Ada hak jenis mazhab gangster tak ketahuan ni. Dia macam marah Allah Ta'ala pula. Jadi tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT. Sembahyang ni ada 13 rukun sembahyang. Dan dalam 13 ni kita bahagi pada 3 benda besar. Satu yang nama dia adalah rukun yang pertama adalah rukun qalbi,
Masa kita niat tu, itu nama dia rukun qalbi. Yang kedua, nama dia adalah kita katakan dia sebagai fi'li dan rukun qauli. Rukun qauli ni maknanya benda tu adalah benda ucapan, bersuara, mesti cakap. Ada 4 benda yang mesti bersuara dengan betul. Fatihah, takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat akhir, bagi salam. 4 ni nama dia rukun qauli. Takbir, Allahu Akbar, baca Fatihah, tahiyat akhir dan bagi salam. 4 ni termasuk dalam rukun qauli. Kita kena ambil tahu dan kena buat bagi betul. Kalau salah, maka sembahyang kita boleh rosak. Bermula daripada takbiratul ihram. Ada 8 patah perkataan. Alif, lam, ha, alif, kaf, ba, ra. Allahu Akbar ni mesti sebut dengan jelas. Tangan kalau angkat boleh pahala. Nama dia sunat hay'ah. Kalau tak angkat, sembahyang sah. Yang penting mulut kena sebut Allahu Akbar. Tonton tengok dalam Hidayatul Sibyan. Tonton tengok dalam Safinatun Najah. Syarah. Kalau syarah ada, matan tak ada. Hidayatul Sibyan 12 atau 13 syarat untuk takbir. Takbir ni dia tak boleh selang dengan apa-apa. Katalah kita main sembahyang subuh, kita mengantuk sangat. Allah Akbar. Mengantuk semalam, tidur tak betul. Takbir tu nama dia tak sah macam aku tu. Atau takbir sambil belahak. Sebab apa? Sebab tadi Zuhur ada jemputan akikah. Bagus main kambing sebat dah. Tidur nak main sembahyang asar. Allahu Akbar. Bau kambing tadi tak habis lagi. Kambing korma tadi tu. Takbir tadi nama dia bungkus ikat tepi. Tak boleh pakai takbir tu. Atau sedu. Allahu Akbar. Dia kena minum air. Tapi dia tak minum. Dia takbir dulu. Tak boleh takbir tu. Allahu Akbar. Allah tu panjang. Hang tak boleh panjang tak ketahuan. Panjang Allahu Akbar. Tak boleh takbir tu. Tuan-tuan tahu maksud dia apa? Kalau panjang. Maksudnya istifham. Istifham tu apa Ustaz? Istifham tu WH question. Who, when, why, where. Semua tu masuk dalam WH question. Dia masuk dalam Allahu Akbar. Maksud dia apa? Kita takbir macam ni. Allahu Akbar. Kalau hang tahu, hang kena mengucap balik. Terkeluar daripada Islam. Sebab apa Ustaz? Allahu Akbar maknanya apa? Allah tu besar ke? Dia tanya. Dia ayat penyata. Dia bukan ayat penyata. Ayat tanya. Atau kita sebut Allahu Akbar, dia jadi istifham juga bila ada 2 hamzah. Allah tu ada 1 je alif. Dia bubuh 2. Allah. Dia macam terketak-ketak tu. Allahu Akbar. Sama. Allah tu besar ke? Dia macam tanya. Kalau hang ragu-ragu tentang kekuasaan dan kebesaran Allah, kena mengucap balik. Padahal duduk belakang imam. Ya Ustaz. Semayang. Tapi bila kita tak mengaji, maka semayang kita jadi rosak. 20 tahun, 30 tahun semayang, tapi kosong buku, tak ada tulis apa. Awak tak ada ni. Sebab takbiratul ihram tu termasuk dalam rukun. Rukun qauli. Rukun tak betul, semayang tak betul. Puluhan tahun tak semayang. Oginya di mahsyar baru tahu. Allah, kosong ni. Macam mana tak sah ni? Masa tu nak pergi mengaji tang mana? Ustaz pun tak ketahuan, tak tahu duk mana lah time tu. Tok guru pun tak tahu pergi mana lah. Nak cari siapa nak mengaji. Ogi. Sebab tu bagus kita main mengaji. Kita main ceramah.
kita dengar, kita tahu tang mana kita salah, kita boleh perbetui salah kita supaya kita dapat perbetui kita awal. Maka 8 huruf takbir itu bagi betul. Masuk pula kat Fatihah. Fatihah ni kata Nabi SAW, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sembahyang bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Maka Fatihah tu kena baca bagi betul. Banyak orang dia baca Fatihah, baca aja. Mesti ada suara. Tak boleh sembahyang ni ditakbir. Allahu Akbar. Takbir itu kena ada suara. Sebab dia rukun qauli. Al-qaul la budda bis-saut. Perkataan mesti ada suara. Tak boleh takbir macam ni. Macam mulut ikan mah. Mulut ikan kelisa. Tak boleh sembahyang tu. Mesti bunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Paling tak nak kita sendiri dengar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kena dengar. Dimaafkan kalau kiri kanan dengar. Kuat sikit tak apa. Ada hak jenis askar. 30 tahun jadi askar. Dia duduk angkat kawat lah. Kanan pusing. Skuad akan bergerak ke kiri. Itu jenis yang kuat lah. Allahu Akbar. Tak apalah, dia dimaafkan lah. Dia hak jenis 30 tahun duk angkat kawat lah. Tertelan speaker, tertelan gelang tu. Tu tak boleh buat apa tu, bagi can lah kat dia. Sebab dia kuat sangat suara dia. Tak apa. Dia seorang yang boleh. Sebab dia special case. Hak lain-lain tak boleh. Mesti dengar suara. Tak boleh terlalu kuat, tak boleh terlalu pelan. Dia takbir. Dia main sembahyang zuhur. Rakaat yang ketiga. Dia main takbir. Takbir pelan tuang je dengar. Takbir Allahu Akbar. Takbir punya kuat. Muslimat ingat tu imam rukuk. Dia pun rukuk. Satgi tu imam Allahu Akbar. Muslimat bangkit. Tu imam tak habis sembahyang. Muslimat balik rumah lah. Sebab siapa banyak punca. Pak Long ni yang pasal lah. Takbir kuat sangat. Maka Fatihah kena baca bagi betul. Bismillahirrahmanirrahim. Ramai orang saya tengok tuan-tuan dengar kan. Ba tak apa jelas. Dia start dengan Bismillah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tu. Ba tak tahu pergi mana. Dia telan. Jadi macam jinggam. Dia telan. Ba kena baca. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup mulut. Satgi semua hak belakang ma'arik li sukun tu. Semua kena tutup mulut. Atau buka mulut. Pastikan kita jelas apa yang kita buat tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan ada qalah-qalah dekat lam. Jangan ramai. Dia baca Alhamdulillah. Tak kena. Dia sukun. Huruf apa-apa tuan-tuan dalam Quran ni. Kita nak tahu, kita sebut dia huruf. Ada 17 makharijul huruf tu. 17 tempat keluar huruf tu. Semua tu tuan-tuan nak tahu dengan jelas. Sukunkan dia. Ba, ta, tha, jim tu sukun. Sukun tu mati. Ab, aj, ad, alta, aqa. Baru kita tahu di mana exact tempat tu dia keluar tu. Baru kita tahu. Matikan dia. Baru kita boleh tahu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ra berbaris fathah di atas. Dia kena tebal. Tafkhim. Tak boleh baca dengan tarqiq. Saja baca. Alhamdulillahi Rabbil Ra. Bukan ra. Ra baris fathah. Dia nama ra. Tak boleh baca ra ke tu. Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tutup mulut. Satgi tuan-tuan akan confuse beberapa perkataan. Satgi saya tanya, kita tutup ke buka? Buka ke tutup je tu. Maliki yaumiddin. Senyum. Sebab dia berakhir dengan huruf nun. Senyum. Buka mulut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuan-tuan tanya budak-budak sekolah, kebiasaannya dia confuse tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ke? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Dia kata, ikut hari lah. Kalau Isnin ta'in, Selasa tak kena kaang. Mana ada Isnin Selasa? Mana Quran jadi tukar-tukar aku tu? Hang buat bid'ah aku tu. Tak boleh. Dia kena tetap bacaan tu. Bacaan apa? Iya. Sebab tu kita sekali-sekala kan, panggillah isteri kita. Ayang, main sini. Abang nak tanya. Ada apa abang? Abang nak tanya. Try baca Fatihah, tengok abang nak baca. Nak dengar. Dia kata, apa abang ni tiba-tiba baca Fatihah? Orang nak basuh pinggan apa? Mainlah baca. Isteri dia baca. Betul sampai belakang betul. Isteri dia kata. Lepas tu suami dia kata, bagus, bacaan baik. Isteri dia kata, abang baca pula. Dan abang merangkak macam ju'on belah tu. Yalah, isteri Ustazah Kafar pandai dia. Hang jebon. Mana tahu. Jadi suami nak tanya kat isteri pun, suami kena kemas kat lah. Jangan hang jadi tak erti apa sangat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alif kasrah bunyi i, bukan Kadang tanya dinas sirat. Tu boleh kalau kita terkejut ada jiran kita main rumah kita, bila sampai? Tu tak apalah. Ni tapi kena mufaraqah dah ustaz. Kalau tak payah mufaraqah. Dalam tajwid ada dua nama. Satu lahan, kita panggil. Lahan tu maknanya kesalahan. Ada lahan khafi, ada lahan jali. Mistake yang major mistake dengan minor mistake. Minor ni semua tu. Jadi ghairil maghdubi alaihim, dia baca ghairil maghdubi alaihim. Itu tak batal. Itu tak payah mufaraqah. Boleh semayang macam biasa je. Waladdallin, mak lazim tak cukup 6. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ini baca apa? Pendek ingat? Tak payah mufaraqah. Betul lah tu. Kurang afdal baca lagu tu. Tetapi tak payah mufaraqah. Mufaraqah ni bila? Bila salah baris. Alhamdulillahi Rabbul Alamin. Tu kiraat mak menekan dia. Tak ada kiraat tu suka hati dia. Tu tak boleh. Dia start kiraat pun dengan Maliki Yaumiddin ya. Maliki Yaumiddin tu ada. Kiraat Alhamdulillah Rabbul Alamin tu tak ada. Tu mirbui. Tu makan lepas kuliah baru ada. Saya saja tak ada. Jadi Fatihah kita kena baca bagi betul. Supaya kita ni dalam kita mengaji, kita bagi betul. Siratal ladzi. Saya abang tak tuan-tuan siratal ladzi tu. Alladzi kena keluar lidah. Zal tak sama dengan zai. Kalau matikan dia, az. Kalau matikan dia, az. Dia tak sama, semua huruf tak sama. Jangan pandai. Nak tahu beza saya sukun. As tak sama dengan ash. Ash tak sama dengan ath. Alif, ba, ta, tha. Tha keluar lidah. Ath. As, sin tak keluar lidah. Shin tak keluar lidah. Sebab dia punya sifat huruf dia tafashi. Tafashi maknanya tersebar gitu. Tapi tha kena keluar lidah. Zal kena keluar lidah. Dha kena keluar lidah. Inna a'tainakal kautsar. Kal kautsar. Tak boleh baca kal kautsar. Tak betul. Tha. Bukan sa. Dha sama juga. Kena keluar lidah. Keluar lidah. Inna Allah la yahdil qawma zalimin. Dha. Satu lagi adalah zal, tha, dha. Zal tu az. Tak sama dengan az. Sebab apa sahabat ni? Sebab zal ada dalam Fatihah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Siratal ladzi. Saya tak tahu Ustaz. Saya baca selama ni siratal lazi. Itulah untung main mengaji. Siapa yang jadi talibul ilmi, Allah maafkan kesilapan dia yang dulu. Tak tahu, tak apa. Kita belajar
bagi betul Fatihah kita. Tu Fatihah tu. Jadi sekali-sekala kalau tuan-tuan buat macam ceramah macam karnival kat masjid kita kan. Pagi ada mewarna lah, memanah ke apa-apa yang kita buat kat masjid, memasak lah apa semua. Buka kaunter satu, kaunter Fatihah. Tok Imam kita ada, ataupun panggil Tok Imam ustaz-ustaz lain ke apa, main duduk sat, meja, kaunter Fatihah. Ada ustazah seorang, ajak geng perempuan. Sebab senang nak tengok mulut. Siratal ladzi boleh keluar mulut semua. Tu nama dia Quran kena baca talaqi musyafahah. Talaqi maksudnya depan-depan. Musyafahah maksudnya kena tengok mulut macam mana. Jadi ustazah tengok mulut orang perempuan. Senang dia nak ajak. Kita tengok mulut anak isteri tak apalah. Mudah. Laki kita tengok, kita ajak. Tak betul. Tha sebut macam ni. Ba sebut macam ni. Mim sebut macam ni. Kita boleh habaq kat dia. Klinik Fatihah. Kalau klinik tak boleh, hospital terus. Hospital pun tak boleh. Hospital pakar. Buatlah sesuatu. Dan kita ni saya bagi tahu dekat tuan-tuan, kalau boleh biar kita talaqi Fatihah ni dengan ramai orang, tak apa. Jumpa tok-tok guru ke apa contoh kan. Tok guru boleh tak saya ambil masa 30 saat pada dia? Boleh nak cek Fatihah saya? Boleh tak apa. Tengoklah situasi dia. Dia kelang kabut nak pergi tandai hanya duk Fatihah kat dia. Ada agak jenis tu dia tak faham tu. Ada orang tanya kat saya soalan faraid. Panjang. Dia cerita Tok Wan dia meninggal, mak menakan dia apalah beli rumah kat Singapura. Aku biru dah muka nak pergi tandai. Saya kata, berhenti saya cerita panjang. Aku tengok kawan tu tak mati, baru cerita latar belakang lah apa semua. Tunggu nak mati lambat, aku pergi tandai dulu. Tengok situasi kawan tu ustaz tu nak pergi. Tok Guru tu ada emergency ke apa ke. Tengok keadaan. Kalau dia duduk di sini contoh, dia jadi imam ke. Kita jangan malu talaqi Fatihah. Tak apa, tak ada masalah. Sebab tu untuk kebaikan kita juga. Yang ni semua tuan-tuan, saya nak abang sebab apa? Sebab benda ni akan jadi pada kita bila kita main mengaji, alhamdulillah. Saya tak tahu lah masjid tuan-tuan, saya tak dan tengok jadual kuliah. Kalau ada tuan-tuan main lah. Tajwid kau ustaz mengajak. Saya banyak kali buka kelas tajwid macam tu lah. Mula-mula ramai 800 orang. Ramai orang mengaji. Pakai mikrofon kan. Baca surah An-Nas. Hang baca. Semua jenis duduk kutuk menganjing kawan-kawan. Ki. Janggut panjang baca Quran salah. Ki. Serban panjang sampai bungkuk. Serban baca salah. Tu semua, dia duduk tu bukan dia nak baca. Dia nak buat model sembang di kedai kopi. Abang nak kutuk kawan tu. Arak muka duk kemas masa kuliah duk depan sekali. Aram mengaji pun teruk. Dia tak baca pun. Dia menganjing orang. Dia kutuk orang. Kawan tu baru nak jadi elok. Yalah duk main semayang kadang-kadang baru nak berbetul Quran. Kena 3-4 kali kena duk kutuk orang kawan. Bukan kata kelas. Masjid pun tak main lah. Kelas tu kuih lama kuih seriat. Last sekali tinggal aku seorang ya. Hak lain semua bungkus. Balik lah. Mengaji kelas jadi tak ada. Kita ni kadang-kadang kita jenis malu, jenis segan. Tak apa ikut lah. Kita panggil ustaz main rumah ke. Kita main kat ustaz tu Sabtu Ahad main mengaji pagi di rumah masjid ke. Janji bagi ada ruang untuk kita main belajar. Sebab bila kita main mengajak belajar ni saya tengok tuan-tuan. Baru kita nampak benda tu yang mana kita salah, benda kita tak salah. Kita ni saya bagi tahu kat tuan-tuan. Kita main masjid, kita main surau. Jangan ingat ustaz nak marah orang. Ingat malam ni ustaz nak marah aku. Start motor tadi tu ingat dia otak. Biar ustaz marah aku. Biar hari ni aku kena tabuh paling teruk. Biar hari ni aku kena lunyai dengan ustaz. Sebab aku nak jadi baik. Tu baru bagus. Kadang-kadang kita main masjid. Dia kata ustaz, saya dah buka speaker kat luar. Hari ni ustaz taruh mereka. Mereka tak main semayang. Mereka suka dengar ceramah kot tingkap ya. Taruh mereka ustaz. Ada syok orang lain kena taruh. Dia tak main. Saya kata saya bukan nak cakap kat orang yang tak main masjid. Itu bukan customer saya. Tuan-tuan lah madu'u customer saya. Yang tinggal kerja, yang berhenti saat urusan TV, urusan telefon. Tuan-tuan main, saya lebih hargai tuan-tuan daripada orang yang duduk di rumah. Tak ada fokus ke dok pun tak tahu. Tak ada dengar ke dok pun tak tahu. Kita hak fokus, orang di dalam. Luar saya tak layan. Main, kita main duduk. Tak payah nak kata ke orang. Sebab kita ni nak kita. Ada sekali saya pergi ceramah. Kadang sampai awal tengok Bilal duk azan. Bilal. Sunnahnya azan kita buat telinga.
tangan dalam telinga ni supaya suara kita dia kedap bunyi. Bila kita tutup, suara kita akan jadi kuat secara auto. Bila kita buka, suara kita jadi pelan. Bukti bila kita pakai earbud ke, headphone ke, kita jadi tak dengar benar, kita cakap jadi kuat. Nabi cerdik pada kita awal lagi dah. Nabi suruh tangan. Ada setengah Bilal dia tutup macam ni. Boleh lah juga, tapi taklah kedap sangat. Ada hak macam ni. Hak lebih parah macam ni. Mungkin dia sakit gigi. Klinik dah tutup malam. Hak paling Power Ranger macam ni. Tak tahu saya. Dia mungkin dah geram lah kot. Azan orang tak main. Lepas ni hampir aku ceramah. Aku azan orang tak main. No, aku buka PA system baru tu. 2 PA system dia buat tu. Saya pun tengoklah azan Bilal. Bilal tu buat azan di pipi. Allah, macam manja aku tu. Macam nak buat konten pula. Allah, buat manja-manja aku tu. Saya pun dalam ceramah tu, termasuklah topik tu. Saya habaq lah. Sunahnya ketika kita azan. Tuan-tuan tahu, mikrofon ni ditarik telinga ni. Nanti tuan-tuan buat macam ni lah. Dia mudah sikit. Hampa sonok kan dengar ceramah dia gelak ke tu. Kepala aku kemik tau ni. Kalau imam maghrib isyak tak apa. Sebab dia jadi pendeknya. Saya adjust buah teh kopi. Tak kena sikit. Bubuh satu kan, satu. Jadi dia tak ni telinga. Kadang dia bekas di kepala ni. Jadi lain ke tu. Jadi imam tarawih teruk lah. Dia pakai daripada isyak sampai ke tu. Tengok benam kepala orang ni. Okey. Tak mana kita berhenti tadi aku cerita dia hilang lah. Tok Bilal tadi. Saya pun cakap. Tok Bilal tu tuan-tuan lepas ceramah. Dia tusun meja, buah ayam apa semua tu dia buat gitu lah. Start pada hari tu beberapa bulan saya tak nampak dia. Saya tanya kat AJK mana Pak Haji dah. Dia kata Ustaz tahu tak. Lepas Ustaz tegur hari tu. Dia tak main dah. Dia merajuk. Dia kata Ustaz marah dia. Saya kata itulah masalah kita. Kita ni bila orang main ceramah, kita ingat Ustaz kata kat aku. Bukan Ustaz kata kat orang lain. Biar aku jadi elok. Macam tu. Kalau kita duk ingat, aku dah bagus dah. Biar orang lain yang jadi elok. Biar orang lain jadi elok. Maknanya, sampai bila pun kita nak dekat dengan Islam tu jadi payah. Ada apa yang baik dekat kita ni kita boleh buat, kita tunjuk kepada masyarakat. Kita tolong agama Allah Subhanahu Wa Taala sekadar apa kemampuan yang kita boleh buat. Banyak benda yang kita ada dalam jiwa kita hari ni yang kita boleh jadi untuk membantu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bagi tahu dekat tuan-tuan. Nabi Yusuf AS, dia kena tahan dalam penjara. Kes dia tuan-tuan tahu kes apa? Kes dia adalah Zulaikha nak jerat dia. Tetapi akhirnya Zulaikha buat macam muka innocent macam tu. Akhirnya Nabi Yusuf AS kena. Ialah dia isteri menteri besar ketika tu. Jadi dia nak lawan payah lah. Tanpa sebarang alasan, Nabi Yusuf AS kena duduk dalam penjara. Masa Nabi Yusuf AS duduk dalam penjara, Nabi Yusuf masuk dulu dalam penjara. Kemudian, siapa yang masuk sekali dalam penjara dengan dia? Yang masuk penjara sekali dengan dia itu adalah 2 orang. 2 orang member sama-sama dalam penjara masuk dalam tu. 2 orang ni mereka mimpi. Mereka ada mimpi satu benda. Mereka pun tengok Nabi Yusuf dalam penjara. Dia ni nampak macam boleh pakai kot dia ni. Mari kita tanya dia. Istilah boleh pakai tu mereka kata apa? Inna naraka minal muhsinin. Kami nampak ni macam orang baik lah. Muka kami ni muka pecah rumah kami tengok. Kami tahu muka kami tahu. Kami tengok cermin kami tahu. Muka kami muka anak hantu. Orang Pulau Pinang lah. Kami muka anak hantu kami tahu. Tapi muka hang ni kami nampak. Yang ni macam muka baik-baik. Muka duduk masjid. Muka Yahanana, Qasidah macam tu. Macam mana boleh terlepas masuk dalam ni? Tapi kami tak tahulah latar belakang hang. Kami ada mimpi 2 orang. Boleh tak hang buat settle mimpi kami? Apa dia kata? Dia kata dekat Nabi Allah Yusuf AS. Dia kata salah seorang daripada kami mimpi. Mimpinya adalah
seorang mimpi dia ni sedang perah anggur. Perah anggur buh dalam cawan. Seorang lagi mimpi dia kena salib. Kena macam ikat tangan kaki macam tu. Atas kepala dia ada roti. Aku nampak ada seekor burung mai, dia duk patuk. Dia ambil roti yang ada dekat aku. Boleh tak kamu bagi tahu dekat aku tentang mimpi kami ni? Sebab kami nampak kamu ni macam orang baik. Mereka tak tahu Nabi Yusuf ni memang ada kemahiran untuk takbir mimpi. Macam mukjizat Allah beri pada Nabi Yusuf, mereka tak tahu. Mereka pun saja mintanya aku tu je. Nabi Yusuf AS kata, dia kata, qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma. Tuan-tuan azan dulu ke? Macam mana masjid kita ni? Atau kita terus ke? Jalan. Okay. Nabi Yusuf AS kata, saja dia nak tunjuk kata dia tahu benda tu. Apa dia? Sebelum aku nak bagi tahu kat hampa, cerita hampa mimpi tu. Sekarang ni waktu makan. Sekarang ni waktu makan tengah hari. Aku akan bagi tahu kat hampa menu makan tengah hari tu apa dia. Saat menu tu dia main sama macam aku habaq kat hampa. Kata Nabi Yusuf AS, buka buah untuk kagumkan dua orang tu. Kami ingat hang ni biasa-biasa. Rupanya hang ni memang hebat hang ni. Dia kata, tapi tuan-tuan, Nabi Yusuf AS, dia ada kemahiran untuk takbir mimpi. Tapi dia tak cakap mimpi tu lagi. Apa dia buat? Dia gunakan kemahiran dia untuk tafsir mimpi tu. Letak tepi dulu. Dia gunakan ruang yang sangat besar ni untuk dia dakwah. Untuk apa? Untuk bawa dua orang ni nak cerita pasal kalimah iman. Nak cerita pasal kalimah tauhid. Nak bawa mereka kepada agama Allah. Suruh mereka sembah. Jangan sembah selain pada Allah. Dia bentang dulu pada daripada orang. Bagi dia, dua orang tu bagi dapat idea. Dia sebut banyak. Antaranya dia kata, Tuhan yang hampa duk sangka Tuhan tu, semua tu adalah nama-nama yang hampa sendiri reka. Tak ada benda-benda tu semua bukan Tuhan. Tuhan yang betul ini Tuhan Allah Ta'ala. Ya sahibai sijni a'arbabum mutafarriquna khairun amillahil wahidil qahar. Wahai member penjara aku, adakah nama-nama Tuhan yang hampa duk seru, yang kononnya itu Tuhan yang berlambak-lambak tu lebih hebat dan lebih power daripada Allah yang Esa dan Perkasa? Dia bentang dulu bah Islam. Baru tuan-tuan kalau baca cerita Nabi Yusuf, daripada mereka mimpi sampai Nabi Yusuf nak tafsir balik, ada lebih kurang 6 atau 7 ayat yang Nabi Yusuf AS guna peluang untuk dia dakwah. Baru kemahiran dia simpan, tapi dia guna untuk Islam. Yang ni saya nak bagi tahu kat tuan-tuan. Ramai di kalangan kita ada kemahiran masing-masing. Saya kerja mengajar di sekolah. Saya ada pasaran dakwah saya sendiri. Tuan-tuan masing-masing kerja di kilang. Tuan-tuan kerja di tempat ni. Tuan-tuan kerja di sini. Kita berkhidmat di sini. Atau apa saja ruang yang kita ada. Ada ruang untuk kita bawa agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita gunakan ruang tu untuk menutup atau memburukkan Islam pada pandangan orang. Kita ada ruang, kita buat. Saya ingat tuan-tuan, satu hari saya pernah pergi ceramah dekat Ipoh, dekat situ Ipoh. Ada seorang non-Muslim, dia main kat saya, orang India. Dia kata, Ustaz, saya masuk Islam. Dia tunjuklah IC yang Jabatan Agama Perak. Saya pun seronok, saya peluk dia, saya mangan dia. Saya tanya dia, boleh ke abang kongsi sikit, macam mana abang boleh masuk Islam? Saya tanya dia. Tuan-tuan tahu dia kata apa?
Saya macam loading Ustaz dan terkesima dengan jawapan dia abang tu. Dia kata, Ustaz, saya ni tak Islam. Saya ada grup pejabat saya. Grup pejabat. Dalam grup pejabat tu ada kawan saya Melayu seorang. Apa dia buat? Dia forward video ada seorang penceramah cakap orang putih. Tapi bak Islam lah. Dia pergi forward dalam tu. Dalam grup pejabat yang rasmi. Video tu ada dalam tu dalam 30 minit. Selepas video tu 30 minit, kawan tu sedar, dia pun delete video tadi tu. Tapi saya sempat download video tadi tu. Dan saya tengok, dia kata, banyak dah ceramah-ceramah bab Islam ni di TV, di radio, di telefon, macam-macam platform saya dengar dah. Tapi saya dengar ceramah tu saya rasa tak sampai 3 minit. Dia cakap orang putih. Tapi cara dia present Islam tu dengan Nabi, saya rasa macam sangat tertarik dengan ceramah dia. Saya ambil nama dia, saya buka di YouTube. Ada banyak ceramah dia, berjam-jam. Satu saya dengar. Saya panggil isteri saya. Malam pukul 10, pukul 11. Saya dah habis kerja semua. Saya duduk di depan komputer. Saya dengar ceramah dia. Saya panggil isteri saya. Dengar. Ustaz, saya beritahu kat Ustaz, saya masuk Islam sebab video pendek yang terforward masuk dalam grup company saya. Masya Allah, saya tengok. Tuan-tuan, jangan pernah rendah pada apa yang ada pada Islam. Kerana kita tak tahu hidayah Allah tu nak main macam mana. Ni kawan-kawan kita yang duk rakam, mereka buat video-video pendek. Mungkin kadang-kadang kita rasa, alah biasa, ceramah ustaz ni biasa dah. Tapi bila kita gerakkan jari, ringankan sikit, forward video tu dalam grup family ke, grup apa ke, ramai tuan-tuan yang free hair, tak pernah semayang, tak tahu apa. Tengok video ustazah tu duk hantar, duk ceramah, video pendek-pendek macam ni. Buka YouTube pula cari ustazah tu. Dia kata dia main ustaz, kereta. Tapi saya tak masuk. Saya duduk luar kereta. Saya buka tingkap. Saya segan masuk. Masa tu saya tak pakai tudung. Saya dengar ceramah. Tapi saya dengar daripada luar. Saya teringin nak mengaji. Tapi saya takut nak masuk dalam masjid. Saya beranikan diri. Saya tak pakai tudung. Tapi saya pakai telekung. Masa semayang je saya pakai telekung. Saya keluar daripada tu. Saya pergi makan semua. Saya tak pakai. Tapi saya nak. Saya cuba. Sampai hari ni. Dia jadi pengatur kuliah muslimat, kuliah duha di satu lokasi di Kedah. Dia kata, saya dulu ustaz free hair. Sekarang dia jadi pengatur kuliah duha. Saya pergi kuliah duha, punya ramai orang. Masya Allah. Semua tu dia punya kerja. Macam mana dia boleh buat kerja aku tu? Sebab video-video pendek. Okey, daripada kemahiran dalam bab video, mereka buat dalam tu. Kita pandai tak mana, kita tunjuk apa yang kita boleh buat untuk Islam. Dulu saya mengajar. Ada seorang pakcik bawa van. Ada seorang budak tu dah jenam. Bila bulan puasa saya pasang masyari punya masa rehat. Kita pasang mengaji. Juzuk 30 je bagi bergema kat sekolah kan. Nampak macam suasana puasa tu. Saya tengok budak tu dia jalan. Mulut dia bila CD tu nyanyi mengaji amma yatasaalun, dia ikut amma yatasaalun. Kalau dia wan nazi'at, dia boleh ikut. Idza syamsu kuwirat, dia ikut. Tapi taklah semua. Mulut dia tu macam, saya panggil dia, tanya hafal ke? Kalau hafal nak suruh masuk pertandingan hafasan. Dia kata tak, saya tak hafal ustaz. Lepas tu ustaz tengok kamu ni boleh baca semua surah. Dia kata saya, pakcik bawa van dia tu, rumah dia tak jauh, lebih kurang 500 meter je. Tapi pakcik tu ambil dia ni, ambil kat taman ni. Terus nak main sekolah tu, adalah masa dalam 20 ke 30 minit ke 15 ke 20 minit macam tu lah. Pakcik tu dalam van dia kata, saya main sekolah, pakcik tu akan pasang CD sama macam ustaz, dia kata. Hari-hari saya dengar. Saya dengar tu, Masya Allah, kagum saya. Walaupun dia sekadar bawa van sekolah, tapi dia ingat macam mana aku nak bawa Islam pada budak-budak ni. Dalam masa 15-20 minit, dia buat satu benda yang miracle, luar biasa. Budak-budak ni dia pemain ya, naik bas ni bukan macam tuan-tuan duduk dengar macam ni. No? Budak main lompat sini, lompat sana, ludah. Saya berapa kali kena ludah orang budak sekolah. Budak naik sekolah, bas tak ada aircon. Dia tengok siapa berhenti traffic light dengan motor, dia main ludah, lepas tu dia bergelak.
Budak mana nak cari? Rezeki hang lah boleh liok ke tu. Budak-budak macam tu lah. Budak aja 2, aja 3, lakai aja 5, aja 6 kan. Nakal-nakal budak-budak macam tu lah. Tapi rupanya dalam main, dia dengar. Masya Allah. Saya tengok, dia bukan ustaz. Dia bukan tok guru. Dia bukan naik di atas mimbar ada ruang. Macam ada orang yang ada ruang untuk naik. Bukan semua orang boleh naik atas mimbar. Bukan semua orang boleh naik jadi imam. Bukan semua orang boleh duduk ceramah. Ada orang dia ada ruang untuk ceramah. Ada orang dia ruang dia dakwah macam tu. Kita tak payah tunggu ustaz nak bawa Islam. Tak payah tunggu apa saja. Apa baik kita boleh buat, kita pandai, kita jalan gitu je. Pak Cik tu ingat, macam mana aku nak bawa Islam ni? Pasanglah CD, rupanya budak-budak ni dalam duk main, dia boleh ingat gitu ya. Anak-anak kita pun tuan-tuan, dia boleh ingat. Kita beli sekarang tak ada CD lah. Apa nama, pendrive pun tak apa layan sangat. Sekarang Bluetooth je boleh, YouTube apa kita boleh dengar. Buka Al-Kahfi ke apa ke. Wih, budak-budak boleh ingat lah tuan-tuan. Al-Kahfi 110 tu, hari-hari tuan-tuan start kereta, buka telefon, kita Bluetooth masuk dalam device kita tu, pairing dengan kita punya player. Tengok. Start kereta aja. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Balik sekolah lagi sama kau. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Jam pun tak apa. Sebab dia duk ulang lagi. Sekali dia ulang lagi. 1 hari 2, 3 kali dia dengar. Sekali balik sekolah dia dengar. Budak-budak saya rasa seminggu dia boleh ingat lah. Kalau benda yang sama kita boleh buat. Untuk Yasin, Waqi'ah, 10 ayat, download. Hari-hari dengar yang tu. Tak download lah. Buka 10 ayat, berhenti. Esok 10 ayat Yasin. Esok 11 sampai 20. Esok 20 sampai 30. Seminggu-seminggu. Saya rasa dalam setahun tu boleh hafal 2-3 surah. Sebab dia hari-hari dengar. Hari dengar boleh hafal ya. Hari-hari dengar, insyaAllah dia boleh hafal. Dulu kan TV biasa kan kalau ada siapa-siapa pemimpin ke orang besar-besar meninggal, dia pasang Fatihah. Pasang lama, pasang Fatihah. Wish, boleh hafal ya. Orang bukan Islam pun dia boleh hafal ya. Boleh hafal. Anti surau, anti India, umur 50 lebih. Selalu tiap-tiap pagi dia akan tunggu bas kilang kat situ. Pagi. Dia sampai selalu sangat lah. Tak tahu puluhan tahun lah. Tok Imam baca sajadah turun, bangkit. Tataja. Dia duduk luar. Tataja fa. Dia boleh sambung. 30 tahun duduk sebelah duduk dengar sajadah. Siap boleh marah tu. Itu pun tak ingat ke? Dia maki Tok Imam pula. Sebab dia tiap-tiap hari dengar. Dia boleh tiap-tiap minggu. Kita pun, saya bagi tanya dekat tuan-tuan. Cuba tuan-tuan angkat tangan. Siapa hafal doa lepas daripada azan, daripada buku, duk bersandar, duk hafal. Allahumma rabbah hadhihi da'wati tamah. Allahumma rabbah. Siapa hafal macam tu? Tak ada. Semua dapat free je. Kita boleh kat mana? Boleh kat TV je. Dengar TV, RTM dulu semua RTM lah. RTM 1, RTM 2, 3. Lah semua TV ada lah. TV hijrah ke apa semua ada doa dah. Kita dah boleh free ya. Sebab apa boleh free? Sebab kita dah dengar tiap hari. Maka kita cari apa benda yang kita boleh tolong agama Allah Subhanahu Wa Taala, kita bantu. Dulu Samsul Rawrau. Terkenal Samsul Rawrau tu kan. Berlakon tu. Saya forum dengan dia dulu masa awal-awal dia hijrah tu. Dia tanya kat saya, Ustaz, saya ni nak terus berlakon ke? Tak payah. Dia kata kat saya. Dia kata, ada ustaz cadang dia suruh berhenti berlakon. Ada ustaz cadang kat dia tak payah berlakon dah. Ada ustaz kata tak apa berlakon. Dia tanya saya kata kat dia, hang berlakon. Hang jangan berhenti berlakon hang. Hang terus berlakon. Dia kata sebab apa ustaz? Sebab hang ada satu pasaran dakwah yang emas yang aku tak ada. Hang boleh pergi ke pengarah, hang boleh pergi kat heroin, hang boleh pergi kat hero, hang boleh pergi kat penjahat tambahan, kameraman.
hang boleh akses orang yang berpengaruh dan mereka punya pengaruh boleh bagi kesan ke seluruh Malaysia. Betul tak betul? Betul ya? Baru ni artis cerai 2 orang. Artis cerai, huru-hara negara Malaysia. Saya pun pelik juga. Macam orang tak pernah cerai kat dunia ni. Oh, cerai ni jadi macam isu besar lah. Macam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sampai masuk dalam khutbah. Ada negeri buat khutbah Jumaat, buat cerai baru ni. Tak tahulah, mungkin dia nak clarify berkaitan dengan masalah berlaku dalam masyarakat. Ui, maknanya hang boleh sentuh satu manusia yang boleh bagi kesan yang besar, gelombang luar. Kalau depa baik, banyak kesan baik boleh bagi ke orang. Kalau depa buat tak baik, banyak kesan tak baik. Hang ada akses, aku tak ada. Aku apa? Budak-budak sekolah. Aku cikgu sekolah. Aku guru besar. Tu semua aku punya bahagian. Hang tak boleh masuk main macam mana bahagian aku. Aku tak boleh masuk pikat hang. Jangan pecah sempadan. Hang terus buat kerja Islam boleh buat. Dia kata, Ustaz, saya buat. Apa dia buat? Dia kata, setiap kali nak pergi semayang, dia akan ajak beberapa orang yang dia rapat. Contoh kameraman. Dia tak sentuh apa hero, heroin, madak tu. Tu semua figure besar. Dia cari hak anak-anak ikan cik-cik tu. Hak jenis catering bawa makanan. Hak take 1, take 3. Hak jenis kawan tu. Hak tangkap hak makan cekok tu. Bawa pergi ni semua. Pergi semayang semua. Dia kata, Ustaz, mula-mula dia tak mau main. Yalah, mana ada orang ajak semayang semua. Ada hak semayang tak adalah formal sangat. Dia kata, siapa tak main? Dia pun buat alasan macam-macam. Dia kata, dah semayang lah. Budak lelaki. Dia kata, I tak boleh solat. I haid. Dia malas semayang tu. Dia kata, aku tak mandi wajib lagi lah apa. Mula-mula Ustaz. Tapi Alhamdulillah, di hujung penggambaran, saya dapat dalam 4-5 orang boleh semayang zuhur dengan saya. 6-7 orang boleh semayang asar dengan saya. Bila orang produksi tu telefon, dia kata, Samsul, boleh tak kita nak buat gambar baru? Gambar apa? Dengan syarikat apa? Syarikat sekian-sekian. Okey, cantik. Sebab aku dah kenal ni semua geng semayang. Dia kata ada satu artis perempuan ikut dia semayang duha. Dia semayang duha, dia bawa sejadah. Masa orang makan pagi 10 tu, dia carilah ruang. Dia kata ada seminggu penggambaran kat hutan. Gambar apa ke banglo hutan apa. Belakang tu, set di situ. Saya bawa sejadah, saya tengok kiblat, saya takbir, saya semayang. Rupanya ada satu artis perempuan ni, dia follow saya. Dia duduk belakang, dia tengok dia ni buat apa. Kadang dia main telefon. Dekat-dekat saya nak tahiyat akhir, dia belah. Dia nak tahu saya buat apa. Ada sekali tu, dia duduk kat batu kat belakang tu, duduk main telefon. Tak sedar saya dah habis semayang. Saya habis semayang, saya lipat sejadah. Saya tengok dia. Dia terkejut. Saya tanya dia, hang buat apa? Tang ni. Dia tanya saya, you buat apa? Dia, orang putih kan? Orang putih kan? Berlakon kan? Cakap Kuala Lumpur lah. Takkan cakap Pulau Pinang. Walaupun IC Sungai Pinang. Apa barang cakap Pinang kan? Dia pun kata, aku semayang duha. Dia kata. Dia tu tanya, awak tak semayang ke pagi tadi subuh? Dia kata, tak, bukan subuh. Dia habis apa? Duha, dia kata. Dia tu kata, perempuan tu kata, duha tu apa? Dia tak tahu duha. Duha tu tak ada dalam kepala otak dia. Duha tu tak ada dalam senarai. Saya kata ada, tengok, hang punya pasaran yang aku tak pernah hayat boleh nak pergi dakwah kat perempuan tu. Hang ada ruang, hang yang tinggal. Jalan masing-masing ada. Kita ada pandai boleh jadi. Kalau kita masjid memang ada lah. Imam ada. Bilal ada. Kita bukan jawatan apa-apa. Kita main semayang. Kita pergi tanda. Kita tengok kotak. Kita jurus sikit. Kita tengok ada apa-apa. Kita ambil. Tak payah tunggu Tok Siak, Tok Bilal. Dia ada kerja dia. Dia ada kerja dia. Ada tek cicak kadang-kadang. Kita tolong lah sikit-sikit. Kadang orang semua dah balik dah. Ada satu kipas tak tutup. Tok Siak ada kat luar. Tok Siak tak sedap. Apalah kita tutup lah. Mana-mana kita boleh tolong untuk Islam, kita tolong lah. Jangan kira. Rumah Allah macam rumah kita. Macam rumah kita maksudnya bukan bawa dapur main masak tang ni. Kita ingat. Semua ni kalau rosak ke apa yang kita boleh bantu, kita tolong agama Allah SWT. Baru kita tengok hidup kita ni dia akan jadi harmoni. Bantu-membantu. Sama-sama untuk kita Islam, kita tolong sama-sama kita. Ni kadang-kadang kita tak tolong sama kita. Kita tolong sama lain. Hak tu tak apa canggih. Ni orang marah kat JISB kan. JISB pun bungkus dia tak tahu pergi mana dapat lah tu. Kita tak mau sembang lah.
Bab kerja polis kita jangan sembang. Biar polis buat kerja. Kerja Jabatan Kebajikan hanya ambil tahu. Mereka angkut 500 budak. Yang tu biar mereka buat siasatan. Hak tu liwat tak liwat tu semua baik-baik kat mereka. Saya nak abang satu benda kat tuan-tuan daripada dia. Mereka ni ada satu benda yang kita boleh ambil daripada mereka. Apa dia? Mereka suka support community mereka. Kata kawan dia buka kedai satu kan. Kawan-kawan hak lain ni berebut pergi kedai kat dia. Sambil kemek kedai dia. Dia punya sale tak jatuh. Sebab dia ada support daripada community dia sendiri. Macam kawan-kawan kita daripada warga asing. Sama ada dia bernikah dengan kita. Atau dia sama dia. Dia sewa satu lot dekat orang kita. Dia buka kedai. Tonton tengok. Kawan-kawan dia warga asing ni pergi beli ni. Sampai kedai dia tu macam kedai dekat negara dia. Susu hak dia. Susu hak kita ada, dia tak guna. Dia ambil main susu dia, gula jenama dia. Semua benda kita masuk kedai dia. Uish, kedai ni aku duduk negara mana ni? Dia boleh bawa main. Sebab apa dia berani? Sebab kawan-kawan dia support kat dia. Kita ni jenis tak erti support kawan-kawan. Kawan-kawan buka kedai makan, kita kata apa? Tuan-tuan tengok orang bukan Islam. Kalau dia buka kedai, penuh depan kedai dia. Apa dia? Bunga. Congratulations. Bunga kecil, bunga besar. Macam-macam dia bagi. Sebab dia support bisnes dia. Kita kalau buka kedai, dia tu berhenti dengan motor. Wih, member kita buka kedai. Alah, tengok 3 minggu berlingkup dia doa bagi lingkup pula. Kalau dia pi pun, dia akan kata, kawan-kawan takkan tak ada murah kot. Semua nak melingkup bisnes orang ni. Kawan lah nak support, semua duk. Kawan tu baru berniaga 2 hari, yang minta diskaun dah. Sabarlah bagi dia berniaga tu. Kita jenis tu lah. Kadang bukan kita support produk orang kita. Produk lain pula. Allahu Akbar. 8 tahun kena ranjau. Tu tak jauh pun syarikat tu. Betul dekat roundabout tu. Baru ni kena ambush kan. 8 tahun pakai sijil halal palsu. Berapa banyak lah kita sumbat masuk dalam mulut kita. Allahu Akbar. Kita duk support lah. Tu kedai tu 91, 92, 93 tu kedai tu. Kedai yang hebat tu. Masuk bursa baru ni tu. Siapa support? Kita lah support dia. Kita tak ada. Support community tak ada. Jadi kita nak sama-sama orang Islam sama hebat. Kita doa pada dia. Dan insya-Allah saya doa pada tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita dengan Masjid Ahli Jatan Kuasa. Masjid tuan-tuan ni bagus tang mana? Pertama, mikrofon tuan-tuan bagus. Aircon pun sejuk. Tu kalau saya ceramah lagi lama, jadi penguin aku. Keras aku tu ya. Aircon bagus ya, semua bagus. Dengan kehadiran tuan-tuan pun sangat bagus. Saya tak tahulah semua orang kampung ke atau orang kampung luar. Kalau orang kampung luar ke, orang kampung sini kalau tuan-tuan main banyak ni, kalau bukan dalam masjid, saya nak suruh tepuk tangan. Tapi dalam masjid hudur pula tepuk tangan. Kira crowd yang sangat luar biasa. Saya haraplah kuliah-kuliah bulanan pun banyak macam ni ke. Kami main malam ni Ustaz, minta lah ada ration malam ni. Bagus nak gigit, baru kami main. Janganlah pasal gigit ya. Larat hari-hari nak buat gigit. Mampu lah JK. Kita main lah, tak ada gigit pun tak apa juga. Level tuan-tuan macam ni, saya bukan cadang. Saya cabar tuan-tuan. Buat apa? Buat forum. Forum pun boleh buat. Forum. Kami tak pernah buat forum, kami takut. Main saya abang tuan-tuan. Meja ni tuan-tuan terajang. Bawa meja coffee table. Ayak ni tambah lagi 2. Ni moderator punya ayak 2 lagi. Satu lagi cawan bubuh lah. Hari ni tak ada cawan. Jenuh aku langkah aku tu lah. Ber aku tu. Kalau ada, kalau tak ada, tak apa. Boleh bagi straw saya okey je. Saya minum macam mana pun tak apa, tak ada masalah. Kalau buat forum tuan-tuan boleh lah. 3 cawan, 3 ayak mineral. Yang tu je. Mikrofon share hak ni. Tak apa, okey dah, sedap dah. Tak ada pakai hak tu. Forum pun boleh. Forum apa-apa. Sekarang bulan berapa? Bulan 10 dah. Malam New Year boleh. Tuan-tuan set satu forum gitu ke. Bulan 11 ke. Sempena apa-apa ke. Kita buat. Bagi rancak sikit, bagi meriah. Saya cadang kat tuan-tuan buat apa. Tuan-tuan ceramah, tuan-tuan buat forum. Email pi dekat Mutiara FM. Radio Pulau Pinang kita ni. Dia pakai iklan. Jangan lupa.
Ceramah malam ini di Masjid Tuan Haji Saad Tanah Liat. Dia umum. Kalau staff dia free, staff dia main rakam. Tiap-tiap hari 3.30 ada ceramah kat radio kan. Dia akan ceramah tadi telah dirakamkan di Masjid Tanah Liat. Wih, masjid aku masuk radio. Kemas masjid aku. Haram aku tak pernah pergi masjid. Baru dia teringat. Dia kata aku duduk tepi masjid je. Malah piang kau ni. Tapi masjid aku masuk radio. Aku kena pergi. Baru masjid rancak sikit. Jadi kita main. Kita buat apa-apa usaha yang kita boleh buat. Bagi ramai sikit anak-anak muda kita di masjid. Saya tengok bagus. Semua ada. Senior citizen ada. Anak-anak muda ada. Belia ada. Anak-anak kecil ada. Muslimat ada. Package masjid tuan-tuan ni memang cemerlang, gebilang, terbilang. Semua ada. Elok lah. Maksudnya nak menuju ke puncak tu memang sangat elok lah. Jadi tuan-tuan kena buat kerja sikit lagi ya. Ceramah saya tak tahu lah masjid tuan-tuan saya abang ya. Ceramah macam ni tuan-tuan patut buat macam mana tahu. Kalau boleh buat sebulan sekali. 1 bulan 1 ceramah ustaz luar. Ustaz yang jarang kita tengok lah bila-bila macam tu panggil mai. Boleh? Tak ada masalah. Ustaz-ustaz kita kok ni pun ada banyak. Bila-bila ustaz luar mai, kidnap satu, baru panggil mai. Kita main ceramah tahun ni. Bagi meriah sikit, bagi ramai-ramai mai. Lepas tu ada makan-makan sikit ke apa, seronok sikit lah. Kan mereka pun tak ada saya fikir, alamak cari tom yam tak mana. Mereka duk fikir nak kedarah tak mana. Tak payah risau. Masjid menyediakan kedarah yang hebat. Buat poster tu. Kalau boleh buat poster besar-besar tu tulis. Jangan tulis ceramah perdana. Tulis makan kedarah perdana. Ceramah ringan disediakan. Muka saya kecil je. Macam Facebook pun tak apa. Muka aku orang tak mau tengok sangat. Dia yang mahal tu. Layak dengan sate. Orang tengok, oh lomak sate. Meleleh yak liok 2 liter. Padahal ranjau. Sate pun tak ada. Jangan ranjau ke tu. Makan tak apa. Guna duit masjid. Guna kita semua. Saya 1-2 kali ya guna duit masjid. Lepas tu semua dia sponsor. Dia tu nak buat akikah, dia ni nak kahwin pula, Tok Wan dia bertunang semua. Semua duk booking masjid masa ceramah. Sebab orang ramai, seronok makan-makan. Maka dia makan-makan bukan apa. Berkenalan, seronok macam tu je. Aktiviti-aktiviti macam tu. Jadi saya harap tuan-tuan boleh buat. Kalau satu lagi saya cadang kat tuan-tuan. Kalau masa ceramah, ada tabung kecil satu kan. Boleh jalan. Ustaz jangan cakap bab tabung. Masjid kami duit banyak. Kami tak heran. Bukan untuk masjid. Habis? Kat ustaz? Bukan. Untuk orang dapat pahala sedekah. Kadang-kadang Jumaat, Muslimat Jumaat dia tak main. Kita Jumaat teko-teko adalah kat derma. Kadang Muslimat dia tak dan. Dia duk bagi kat suami dia. Suami dia pun hantu ayah sintak duk ranjau gitu ya. Tiap-tiap minggu dia bagi RM10. Dia kata abang bawa masjid nak. Okey. Isteri dia buat spot check. Abang, tiap-tiap minggu duk bagi duit tu abang bo. Abang kalau tak dan masjid, abang bagi kat anak yatim, abang bagi. Anak yatim tu dia. Dia, mak pak mati, dia pakai balas duit tu beli Daniel besar. Hantu ayak main lelaki. Jadi, nak bagi mengelak isteri-isteri dikena scam, tabung jalan. Bubuh gitu ya. Duit tu lah ambil, buat apa-apa tu lah. Dapat peluang untuk sedekah tu. Okey, jadi ya. Tuan-tuan bukan suka sangat dengar ceramah lama-lama aku tu. Tengok muka macam malas dah dengar ceramah. Jadi saya sebagai pemimpin yang memahami jiwa rakyat. Rakyat pun dah macam meluat dengar ceramah lah. Kita akan berhenti di sini dulu. Jadi ya, sikit-sikit ceramah tu ya. Esok pun nak kerja dah. Jadi insya-Allah, terima banyak-banyak atas kekurangan program. Minta maaf kalau ada tercakap salah bahasa dan sebagainya. Moga-moga ada kebaikan dan pertemuan. Saya doakan insya-Allah semua duduk tuan-tuan di sini aman makmur, masjid pun dapat imarah dan dengan program-program insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.